Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita menanam stek terhadap cabang pokok bougainville agar cepat berbunga. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah cara ataupun teknik yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip ya. Baiklah teman-teman, sebelum anda mengikuti perkongsian video tutorial saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada video tutorial yang sesungguhnya. Pertama sekali teman-teman, apa yang kita perlu ketahui ialah jika kita ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville cepat berbunga, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama sekali ialah teman-teman berkaitan dengan cabang pokok bougainville itu sendiri. Apabila anda ingin mengambil ataupun mencari cabang daripada pokok bougainville untuk anda tanam sebagai bahan stek, dan untuk menjadikan cepat berbunga, pastikan anda mencari ataupun mengambil cabang daripada pokok bougainville yang sudah pun berbunga. Seperti ini teman ya. Ini adalah contoh cabang daripada pokok bougainville yang sudah berbunga. Nampak? Sudah berbunga kan? Ini adalah cabang yang teman sudah berbunga macam tu. Kita tidak perlu menunggu bunga tersebut layu ataupun gugur ataupun runtuh ya. Kita ambil yang batang teman. Dan penting pasti ke batang pokok bougainville tersebut sehat. Okey, itu adalah perkara pertama yang anda perlu ketahui. Pastikan anda mengambil atau mencari cabang daripada pokok bougainville yang sudah berbunga. Okey, itu adalah faktor pertama yang akan menyebabkan stek cabang daripada pokok bougainville yang anda tanam nanti akan cepat berbunga. Okey, kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah untuk mendapatkan bunga bougainville yang cantik, pastikan anda mengambil cabang daripada pokok bougainville yang mempunyai bunga yang cantik juga. Okey, itu adalah beberapa perkara yang anda perlu ketahui jika anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda cepat berbunga. Okey. Baik teman, mari kita potong. Jangan potong terlalu panjang teman. Untuk cabang jangan potong terlalu panjang. Cukup lebih kurang sejengkal macam tu ya. Lebih kurang sejengkal cukup. Okey. Lebih kurang sejengkal macam tu. Okey, cukup. Ataupun lebih sedikit tidak menjadi masalah. Okey. Kita potong. Okey, macam tu. Okey, ini dah. Ini kita sudah potong. Okey. Kita sudah potong. Okey, untuk keselamatan kita potong duri juga ya. Kita buang duri, tidak masalah. Kita potong duri daripada kita potong. Okey, ini adalah untuk keselamatan ya, teman ya. Kerana duri sangat tajam, teman. Duri yang terdapat pada cabang pokok bougainville ini tajam itu ya. Jadi kita perlu potong, okey, untuk mengelakkan kita daripada terkena duri tersebut. Okey, macam tu. Okey, dah siap. Kita lakukan pemangkasan durinya. Okey, lebih kurang pandang macam tu ya. Jangan terlalu panjang. Okey. Langkah seterusnya adalah teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah pasti kita lakukan penyayatan di bahagian pangkal ni, hujung ni ya. Kita lakukan penyayatan ataupun kita kupas kulit. Apakah tujuan kita melakukan penyayatan? Ini adalah bertujuan untuk memberi ruang kepada akar akan tumbuh menjadi banyak nanti. Okey? Itu adalah mengapa kita perlu melakukan pemangkasan. Jadi kita perlu melakukan penyayatan ya, penyayatan pada cabang pokok bougainville tersebut agar dapat membantu memperbanyakkan tumbuh akar nanti di bahagian yang kita lakukan penyayatan. Okey, jadi kita lakukan penyayatan dengan menggunakan pisau ataupun jilet ya. Di sini menggunakan pisau saja, cutter. Okey. Pastikan anda menggunakan cutter yang tajam ya. Kita set sini ya. Sini. Okey. Ni ya. Okey, macam tu. Okey, teman-teman. Nampak kan?
Kita lakukan penyihatan seperti itu. Okey, nampak? Macam tu kan? Okey. Okey, kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ini adalah untuk membantu mempercepatkan lagi pertumbuhan akarnya nanti. Teman-teman, pada stek cabang pokok bugambil ini, anda boleh menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan kimia seperti serbuk perangsang akar, teman-teman ya, untuk anda membantu mempercepatkan proses tumbuh akar pada cabang ini nanti. Anda juga boleh menggunakan bahan perangsang asas seperti bahan semula jadi, contohnya seperti bawang merah, bawang putih, lidi bunga lidah buaya ataupun juga menggunakan air. Boleh juga teman-teman untuk membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada cabang stek daripada pokok bugambil anda nanti. Ini sangat penting teman-teman bagi membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akarnya. Jadi sini untuk perkongsian sekali ini saya akan gunakan serbuk perangsang akar ini teman-teman ya. Okey, untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar pada stek cabang pokok bugambil ini. Okey. Bagaimana caranya teman-teman? Kita buat macam ni. Mudah saja teman-teman ya. Kita sediakan serbuk perangsang akar ini tadi. Teman-teman ya. Kita ambil sedikit. Kemudian kita letakkan, ambil sedikit air teman-teman, sedikit saja. Kita ambil sedikit air teman-teman ya. Tak perlu banyak teman-teman, sikit saja. Kemudian kita akan masukkan serbuk perangsang akar tadi teman ke dalam air tadi ya. Kita masuk sedikit saja, tidak ada masalah, sikit saja. Kita masuk ke dalam ni ya. Okey. Cukup. Okey. Kemudian teman, apa yang kita lakukan, kita ambil ya. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan, kita akan celupkan ya. Kita akan masukkan cabang daripada stek bugambil tadi ke dalam serbuk perangsang akar yang kita telah campurkan dengan sedikit air tadi ya. Buat macam tu. Okey, buat macam tu ya. Okey, baiklah teman, apa yang kita perlu lakukan kemudian teman, kita biarkan dulu ya. Kita biarkan serbuk perangsang akar ini menyerap dulu pada bahagian cabang stek daripada bugambil ini yang kita lakukan penyihatan tadi. Okey, kita biar dulu ya. Kita letak tepi dulu. Baiklah teman-teman, sementara kita menunggu serbuk perangsang akar tadi menyerap ke dalam cabang stek yang kita lakukan penyihatan tadi teman-teman ya. Sekarang kita pergi ke proses seterusnya, iaitu proses penyediaan media tanam, bahan media tanam. Perkara yang penting juga teman-teman untuk anda memastikan tumbuhnya stek cabang daripada pokok bugambil anda ini teman-teman ya. Apa yang paling penting ialah bahan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Ini sangat penting teman-teman. Ini adalah sangat penting untuk memastikan stek daripada pokok bugambil anda ini nanti akan tumbuh ya, dengan menggunakan bahan media tanam yang bersifat poros dan gembur. Ini sangat penting teman. Walaupun pada pertama sekali anda menanam ini sangat penting ya, ataupun selepas penanaman kedua nanti untuk langkah penyuburan ke seterusnya teman. Media tanam, bahan yang dijadikan sebagai media tanam adalah sangat penting ya teman untuk anda perhatikan. Okey. Untuk perkongsian saya pada kali ini teman, anda boleh menggunakan tanah biasa saja, tanah subur teman-teman, iaitu tanah yang anda boleh peroleh daripada pohon bambu ya, tanah anda boleh pohon pisang, ataupun tanah yang anda boleh peroleh daripada pokok-pokok sawit, dahan-dahan sawit yang sudah lama mereput teman ya. Itu adalah merupakan tanah-tanah yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan media tanam untuk kita menanam pada pertama sekali ya, untuk stek daripada cabang pokok bugambil. Ingat teman-teman, pastikan anda menggunakan bahan yang bersifat poros dan gembur. Contohnya seperti tanah berpasir kasar teman. Tanah berpasir kasar macam tu, okey, amat sesuai ya. Mungkin juga anda menggunakan kompos. Ini kompos semula jadi ya teman, kompos semula jadi ya. Kompos seperti daun-daun
daun-daun kayu sudah lama telah buruk, sudah lama terproses ya teman, itu adalah merupakan bahan-bahan yang sangat sesuai untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam pada peringkat awal stek daripada cabang pokok bougainville ini nanti ya. Ingat teman, jangan salah memilih media tanam ya. Kerana jika anda salah memilih media tanam, besar kemungkinan stek daripada pokok bougainville anda akan lambat tumbuhnya. Tumbuh tetapi mungkin lambat. Okey, jadi anda di sana telah membuang masa ya. Jadi di sini dengan cara memilih bahan media tanam yang tepat dan betul untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda, insya-Allah anda akan dapat menyimpan masa untuk menanam stek cabang daripada pokok bougainville anda. Okey, itu yang penting ya. Pastikan anda memilih media tanam yang tepat dan betul untuk anda menanam pokok bougainville anda. Okey, itu tidak kurang penting teman ya. Okey, perkara yang seterusnya yang juga penting teman untuk anda perhatikan apabila anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville teman ya, ialah nanti teman apa yang anda perlu lakukan ialah memilih pot, teman ya, pot ya ataupun bekas untuk tempat anda menanam nanti. Anda juga boleh menggunakan apa-apa saja bahan teman ataupun benda untuk anda jadikan sebagai bekas untuk anda menanam pada peringkat pertama ini teman ya, iaitu stek daripada cabang pokok bougainville. Okey, anda boleh menggunakan bekas botol, bekas gelas ya, ataupun anda boleh menggunakan kertas polybag. Apa yang penting teman, benda itu mudah anda dapatkan dan sesuai untuk anda jadi sebagai bekas untuk anda menanam stek daripada pokok bougainville anda. Okey, di sini teman saya menggunakan pot plastik teman yang lebih kurang seperti ini, sudah saiznya tidak terlalu besar. Ini untuk pemula, tempat mula kita tanam, nanti kita melakukan pemindahan lagi. Dan apa yang penting teman, apabila anda menggunakan susu bahas ataupun apabila anda menjadikan susu bahas itu untuk anda jadikan sebagai tempat untuk menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda, pastikan anda membuat lubang. Ini penting, lubang di bahagian bawah pot tersebut. Sama ada itu cup, botol ataupun apa saja. Yang penting anda buat lubang di bawah ni. Okey. Kenapa anda perlu membuat lubang? Ini adalah bertujuan untuk mengelak air bertakung atau bergenang di dalam media tanam anda nanti. Okey, itu adalah tujuannya. Apabila air bergenang ataupun bertakung di dalam media tanam anda, terutamanya bila anda menanam stek cabang bougainville anda di dalam pot seperti ini teman-teman, ini akan menyebabkan stek daripada cabang bougainville anda akan membusuk dan kemudian akan menyebabkan mati. Jadi stek daripada cabang bougainville anda akan tidak menjadi dan mati. Anda akan menemui kegagalan. Itu adalah perkara yang seterusnya yang anda perlu ketahui ya teman sebelum anda menanam stek di cabang pokok bougainville. Okey. Kemudian teman, perkara yang seterusnya ialah pastikan anda semasa melakukan penanaman ini teman ya, mestikan anda melakukan penanaman dengan cara yang betul. Itu pastikan cabang daripada pokok bougainville ini teman ya, pokok bougainville ini pastikan ia dalam keadaan yang kukuh, tidak bergoyang ya, kukuh. Jadi apa yang anda perlu lakukan ya teman ya, semasa anda menanam nanti, tanamlah dengan cara memadatkan media tanam di dalam pot tersebut ya. Dengan cara memadatkan media tanam di dalam pot tersebut, padatkan kepada stek batang bougainville ini. Okey, baiklah teman, sekarang kita masukkan ya stek cabang daripada bougainville ini yang kita sudah selesai letakkan dengan serbuk perasan akar tadi ke dalam pot yang ada media tanam ni. Okey. Caranya teman, okey. Di sini saya menggunakan media tanam daripada tanah subur, tanah suci teman ya. Ya. Okey. Kita masukkan bismillah. Contoh macam tu ya. Okey, masukkan macam tu. Lepas tu kita padatkan. Kita padatkan ya. Bismillah. Kita padatkan. Bismillah. Okey, macam tu. Ingat teman, pastikan stek cabang daripada pokok bougainville kita tu dalam keadaan yang padat, kukuh ya, kukuh. Dalam keadaan yang kukuh. Kenapa ini perlu teman? Ini adalah perlu kerana untuk nanti membantu mempercepatkan proses ya pertumbuhan akar pada stek cabang pokok bougainville kita ini. Kerana apabila benar-benar dalam keadaan yang merapat dengan media tanam, jadi proses pertumbuhan akarnya nanti akan menjadi lebih mudah, teman, lebih cepat. Okey. Kita padatkan macam tu ya. Kita padatkan macam tu. Pastikan padat teman ya, pastikan padat.
sangat penting anda mestikan stek cabang anda itu padat ya, rapat dengan media tanam tu. Okey. Macam tu. Okey, baiklah teman, bila anda sudah selesai melakukan penanaman seperti ini ya teman ya. Ini apa yang anda perlu lakukan sekarang adalah teman anda akan meletakkan ya teman, anda akan meletakkan proses seterusnya adalah anda meletakkan bahan stek daripada cabang pokok bougainville ini nanti teman ya di tempat yang lindung dahulu. Okey, jangan diletak langsung di kawasan yang terkena pancaran cahaya matahari. Letakkan di tempat teduh dulu. Contohnya anda meletakkan di bawah pohon-pohon pokok ya, di tepi-tepi perkebunan. Yang penting jangan terkena sinaran matahari langsung. Okey. Kerana ini boleh menyebabkan stres pada stek cabang pokok bougainville kita ini. Okey, sekiranya anda memiliki rumah plastik ya teman-teman, rumah plastik yang khas dibuat untuk kita sebagai kita melakukan penjungkupan tetapi secara besar sedikit ya. Okey, anda boleh letakkan dalam rumah tersebut. Rumah yang biasanya dibuat daripada kertas plastik ya, kertas putih untuk tempat khas kita melakukan penanaman stek pada pemula, iaitu sebagai satu cara kita melakukan penyungkupan juga. Anda juga boleh melakukan penyungkupan teman, cukup terus bahan stek ini dengan menggunakan plastik ya, transparan. Mengapa kita perlu melakukan penyungkupan? Ini adalah bertujuan untuk membekalkan kelembapan pada stek daripada cabang pokok bougainville kita ini teman ya. Itu adalah tujuannya ya. Itu adalah tujuannya. Dan kemudian teman-teman, apa yang paling penting juga teman ya, kesesuaiannya teman, untuk media tanam teman, jangan gunakan media tanam terlalu basah teman, cukup media tanam dalam keadaan lembap saja. Ini ada dua keadaan teman, sekiranya anda menggunakan media tanam yang kering pada permulaan seperti ini, anda siram 100% basah ya, macam tu. Kenapa macam tu teman? Ini adalah kerana teman, sepanjang 5 hingga 7 hari ataupun 1 minggu, kita tidak akan menyiram lagi media tanam yang pada dalam podbag ini. Okey, oleh itu kita perlu memastikan media tanam ini untuk peringkat pertama, tanaman ini media tanam itu dalam keadaan basah ya, 100%. Ataupun anda boleh menggunakan media tanam dalam keadaan lembap saja, boleh juga teman. Jadi anda perlukan ialah jangan lagi menyiram semasa anda melakukan penanaman pertama ini kerana media tanam tersebut sudah dalam keadaan lembap. Okey, ada dua keadaan teman. Yang pertama, keadaan media tanam yang sudah lembap, dan yang kedua, keadaan media tanam yang terlalu kering. Okey, jadi perlu anda menyiram mereka. Okey, kemudian teman, apa yang perlu anda lakukan di sini ialah pastikan bahan stek daripada cabang pokok bougainville ini tiada diganggu oleh haiwan-haiwan peliharaan anda. Itu penting teman, seperti ayam dan kucing. Itu adalah merupakan beberapa jenis haiwan yang kita pelihara di tempat kediaman kita. Jadi elakkan haiwan-haiwan tersebut mengganggu tanaman stek yang baru kita tanam ini. Okey, ingat ya. Okey, ingat itu adalah beberapa hal yang anda perlu pastikan setelah anda menanam stek cabang daripada pokok bougainville ini. Dan yang seterusnya teman, lakukan penyiraman yang sesuai, iaitu lakukan penyiraman dengan betul dengan cara lakukan penyiraman setelah anda mendapati media tanam di dalam pot ini ya teman ya, berada dalam keadaan yang kering. Tapi ingat, jangan biar dia terlalu kering. Pastikan anda memastikan media tanam dalam pot ini sentiasa dalam keadaan yang lembap. Jangan terlalu basah ya, terlalu lembap. Jangan terlalu kerap menyiram. Ingat teman, sekiranya media tanam ini terlalu kering, ia akan menyebabkan tanaman stek daripada cabang pokok bougainville anda juga akan mati. Dan jika media tanam di dalam pot ini menjadi terlalu basah, ia juga akan menyebabkan stek cabang pokok bougainville anda akan mati. Jadi, pastikan anda menyiram dengan cara yang betul, iaitu siram 3 kali sehari. Okey, untuk masa penanaman stek pemula seperti ini, siram 3 hari sekali, 3 hari ya. 3 hari 1 kali. Bukan 1 kali 3 hari. Bukan satu hari 3 kali ya. 3 hari 1 kali. Okey. Kemudian siram pada waktu petang atau sore saja. Jangan menyiram 2 kali ya sehari. 1 kali saja cukup. Okey, siram pada waktu sore saja. Mengapa kita perlu menyiram waktu sore saja? Sebab waktu sore keadaan cahaya matahari agak redup. Jadi memberi peluang
untuk akar daripada cabang pokok bugambel ini menyerap airnya. Sekiranya kita menyiram pada waktu pagi, matahari akan semakin panas. Jadi air cepat meresap, tidak sempat diserap oleh akar daripada cabang pokok bugambel ini. Itu adalah mengapa kita lebih baik melakukan penyiraman pada waktu sore hari ataupun petang hari. Okey, baiklah teman-teman, lepas tu ingat ya, jangan membiarkan media tanam ini menjadi terlalu basah dan jangan membiarkan media tanam ini terlalu kering. Terutamanya anda menanam dalam pot, sama ada pot itu pot palsu, pot batu ataupun bekas-bekas lain seperti kap gelas ataupun kertas polypack. Ingat ya, pastikan perkara ini anda perhatikan. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah cara ataupun salah satu cara mudahnya kita menanam stek daripada cabang pokok bugambel agar cepat berbunga. Baiklah teman, sebelum itu mari kita sama-sama dulu tengok teman hasil ya daripada model ataupun tutorial yang sama yang kita lakukan ya dengan pokok bugambel, cabang pokok bugambel yang sudah pun mengeluarkan bunga. Mari kita sama-sama lihat ya teman ya. Ini teman-teman, ini adalah salah satu hasilnya teman ya. Okey, ini hasilnya. Pak, ini adalah cabang ya teman. Inilah cabang pokok bugambel. Ya, inilah cabangnya. Nampak teman, kecil kan? Inilah cabangnya. Kecil kan? Nampak? Dan sudah berbunga ni. Ini bunganya teman. Ini bunganya ya. Sudah berbunga ya. Walaupun cabangnya kecil. Nampak teman? Itu adalah contohnya. Ini adalah sudah berbunga kan? Ini teman. Ini sudah berbunga ni. Okey. Ini dia bunga. Okey, kita tengok teman. Sama ada ini benar ataupun tidak benar, kita tengok. Kita gali dulu. Kita korek di tanah ya. Kita tengok bagaimana keadaan akarnya bawah ni. Itu teman, nampak tak? Ini akar dia teman ya. Ini akar dia. Ini teman, ini adalah akar daripada cabang pokok bugambel kita. Akar halus teman. Nampak teman. Itu adalah akar daripada bugambel kita. Okey, nampak tak? Okey. Ini membuktikan teman dengan melakukan metode ataupun tutorial yang sama, teman-teman boleh memperolehi stek daripada cabang pokok bugambel yang cepat berbunga ya teman, dengan melakukan cara mengambil cabang daripada pokok bugambel ya yang sudah pernah berbunga. Itu contoh teman. Nampak? Dapat kita angkat ya. Nampak kukuh sudah teman. Nampak kita angkat ni. Itu buktinya akarnya sudah kukuh. Nampak sudah ada banyak akar. Okey, itu adalah contoh teman ya. Contoh, nampak kan? Kita angkat ni. Okey. Baiklah teman ya. Itu adalah contoh bagaimana anda boleh melakukan penanaman stek daripada cabang pokok bugambel cepat berbunga seperti ini. Ingat tadi langkah-langkah yang saya telah terkongsikan kepada anda. Okey, baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman-teman untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah cara kita menanam stek daripada cabang pokok bugambel agar cepat berbunga. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klikkan tombol subscribe dan tekan tombol loceng, like dan share supaya anda dapat menjadi orang pertama akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Ingat teman-teman, pokok bugambel adalah merupakan salah satu jenis pokok yang sesuai untuk kita jadikan sebuah buah bonsai. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, like dan share teman, silalah ya teman, kerana subscribe, like dan share itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman, bagi anda yang mempunyai pertanyaan ataupun cadangan ya teman, sila tulis dalam komen ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda.
Baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya dari dunia dan akhirat. Jom kita selawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye-bye.